Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafiz Dolson. Hari ini pastikan sahih edisi terakhir bagi bulan Jun, 30 Jun 2021. InsyaAllah esok kita akan bersama-sama mengharungi bulan Julai. Baik, kita mulakan dulu perkembangan terkini COVID-19. Setakat hari ini, jam 12.30 hari. Hari ini merupakan hari kedua, masih lagi mencatatkan angka 6,000. Hari ini kes yang dilaporkan 6,276 kes, di mana Selangor hari ini sahaja hampir mencatatkan 3,000 kes positif yang dilaporkan, iaitu sebanyak 2,836, diikuti Negeri Sembilan 644, Kuala Lumpur 625 dan masih lagi banyak negeri yang mencatatkan peningkatan secara konsisten. Kita lihat di sini Terengganu, Putrajaya mencatatkan 2 digit, iaitu Terengganu 20 kes dan juga di Putrajaya sebanyak 11 kes, dan semalam jika Perlis mencatatkan sifar kes, tapi hari ini mencatatkan 5 lagi kes baru COVID-19. Baik, seterusnya kita ingin melihat kepada angka pemberian dos 1 dan juga dos 2 setakat semalam 11.59 minit malam, iaitu 231,733 dos merangkumi pemberian dos 1 dan juga dos 2. Inilah angka yang sangat membanggakan kerana pemberian dos dilaporkan akan meningkat dari hari ke hari sehingga dijangkakan boleh mencecah 400,000 dos sehari dalam negara. Dan kalau kita melihat kepada jumlah kumulatif pemberian dos vaksin ketika ini adalah sebanyak 7,824,912 dos, juga merangkumi jumlah dos 1 dan juga dos 2. Kalau kita lihat kepada dos 1, iaitu sebanyak 17.2% dan juga bagi mereka yang lengkap 2 dos sudah pun mencapai 68%. Masih jauh lagi perjalanan, tapi insya-Allah kita akan capai menjelang hujung tahun ini yang dikatakan sebagai imuniti kelompok. Baik, seterusnya kami ingin kongsikan kepada anda daripada Pasukan Respon Pantas berkenaan dengan Kementerian Keuangan menafikan berkenaan dengan berita palsu yang tular di media sosial. Apa yang dinyatakan di sini bahawa Kementerian Keuangan Malaysia MOF menafikan pihaknya telah memberikan kelulusan kepada operator perjudian berlesen untuk mula beroperasi pada 30 Jun, iaitu hari ini, seperti surat yang telah disunting yang tular di aplikasi WhatsApp. MOF menjelaskan bahawa pihaknya tidak mengeluarkan surat berkenaan yang didakwa bertarikh 25 Jun 2021. Sebaliknya, semua operator perjudian berlesen telah diarahkan untuk tutup operasi sehingga tarikh yang akan diberitahu kelak, serta menegaskan bahawa tiada sebarang kelulusan diberikan berkenaan dengan isu yang dinyatakan. Baik, seterusnya, tular juga satu kenyataan dan juga mendakwa bahawa terdapat kes positif di gerai buah durian di Ulu Yam. Kami paparkan kepada anda tangkap layar yang berlegar-legar di media sosial. Ini adalah tangkap layar yang dikongsikan di aplikasi WhatsApp yang mengatakan bahawa terdapat kes positif COVID-19 di gerai buah durian di Ulu Yam. Anda diminta untuk menyebarkan perkara yang tidak benar ini. Baik, seterusnya juga berkenaan dengan makluman palsu ini daripada Jabatan Pembangunan Wanita JPW. JPW dalam berita itu memaklumkan bahawa informasi yang tular di laman sosial berhubung dengan permohonan bantuan khas ibu tunggal adalah tidak benar. Sekali lagi diingatkan kepada anda, kenyataan yang anda tidak pasti, anda diminta untuk tidak kongsikannya. Baik, sepanjang tempoh Sekatan Pergerakan Penuh dalam fasa pertama Pelan Pemulihan Negara PPN ini, apa yang ingin kami kongsikan ini berkenaan dengan pengoperasian perkhidmatan kaunter bagi pejabat kerajaan. Seperti mana yang anda dapat lihat di kaca TV anda ketika ini adalah kenyataan media yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara bertarikh 29 Jun 2021, dan apa yang kami boleh kongsikan kepada anda, perkhidmatan yang tidak boleh dilaksanakan secara dalam talian, kapasiti petugas kaunter tidak melebihi 50% dan kehadiran secara fizikal hanya melalui temu janji berjadual sahaja. Itu antara 3 isu ataupun poin penting yang dinyatakan dalam kenyataan media berkenaan. Dan seterusnya juga kenyataan media berkenaan dengan keputusan peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM tahun 2020. Keputusan STPM yang akan diumumkan esok
1 Julai 2021 pada jam 12 tengah hari. Kaedah semakan keputusan boleh dilakukan seperti yang tertera, iaitu pertama, semakan secara dalam talian melalui pautan yang tertera iaitu sdpm.mpm.edu.my. Kemudian anda boleh semak secara pesanan ringkas dengan menaip SPM, nombor kad pengenalan, angka giliran dan hantar ke 6886 bermula 1 Jun 2021 11 pagi hingga 2 Julai hingga 12 tengah hari. Dan juga untuk maklumat lanjut, anda boleh terus sahaja ke laman web yang tertera bagi mendapatkan maklumat keseluruhan berkenaan dengan keputusan SPM yang akan diumumkan esok. Baik, seterusnya kenyataan media yang kami ambil daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM berkenaan dengan tambahan masa bagi mengemukakan borang nyata cukai susulan pelanjutan fasa pertama Pelan Pemulihan Negara. Apa yang anda boleh lihat di situ, ada beberapa isi penting yang perlu ditekankan, antaranya individu perkongsian pertubuhan harta pusaka dan keluarga sekutu Hindu yang menjalankan perniagaan, dan juga banyak lagi sehinggalah kepada kenyataan petroleum tempoh perakaunan berakhir 1 Januari 2021 hingga 31 Januari 2021. Itu adalah kenyataan yang dinyatakan dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh LHDNM. Baik, ini isu yang tular baru-baru ini berkenaan dengan seorang wanita yang didakwa dihubungi pihak polis selepas memohon permit pergerakan di Balai Polis setapak. Dan apa yang dikongsikan di sini iaitu pada semalam 29 Jun 2021, pihak polis telah mengesan satu isu yang tular di Twitter berkenaan dengan seorang wanita yang mendakwa dirinya dihubungi oleh anggota polis melalui aplikasi WhatsApp. Itu yang dinyatakan dan siasatan sedang dijalankan bagi memperincikan motif sebenar kejadian yang dilaporkan. Baik, seterusnya, program trak vaksin bergerak MyMedic at Wilayah kini kembali ke beberapa lokasi PPR untuk pemberian suntikan dos kedua kepada penduduk yang telah menerima suntikan sebelum ini. Berikut adalah tarikh dan lokasi mengikut kawasan PPR anda. Bagi lokasi PPR Desa Rejang, pelaksanaan pemberian suntikan dos kedua itu adalah bergantung kepada sekiranya Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di PPR Desa Rejang ditamatkan sebelum tarikh pelaksanaannya. Baik, seterusnya kami kongsikan kepada anda kawasan-kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Antaranya yang kami boleh kongsikan iaitu 3 lokaliti di daerah Petaling, Selangor. Antaranya Mentari Court PJS 8, Taman Perumahan SS91A Sungai W, Pansapuri Westlight PKNS, juga 2 lokaliti di Kuala Lumpur, Projek Perumahan Rakyat PPR Pantai Ria, Taman Bukit Angkasa yang bermula 1 Julai sehingga 14 Julai. Turut dilakukan adalah di Kampung Balong Kokos Tawau, Sabah, juga bermula pada 1 Julai tengah malam ini. Turut dilakukan adalah di Kampung Kubang Jela, Mukim Manir, Kuala Terengganu. Semuanya bermula pada 1 Julai sehingga 14 Julai 2021. Baik, banyak lagi laporan akan menyusul selepas ini. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Walaupun harga komoditi di peringkat global meningkat, kerajaan akan terus mengekalkan harga runcit bagi petrol RON 95, diesel dan LPG yang dijangka melibatkan subsidi melebihi 6 bilion ringgit tahun ini. Untuk menangani isu kenaikan harga minyak masak, botol 1 kilogram sehingga 5 kilogram, kerajaan akan melaksanakan program harga kawalan berasaskan nilai ambang crude palm oil. Melalui program ini, sebagai contoh, harga minyak masak botol 5 kilogram dapat dikawal supaya tidak melebihi RM30 sebotol. Melalui tambahan peruntukan ini, rakyat masih dapat membeli minyak masak pak polybag 1 kilogram pada harga bersubsidi RM2.50. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Telah memperuntukkan sejumlah 5.1 bilion ringgit melalui inisiatif GKP. Sukacita saya ingin mengumumkan bahawa kerajaan telah bersetuju untuk menyediakan bayaran tambahan di bawah GKP 4.0 kepada penerima yang layak, iaitu sebanyak RM500 akan dibayar pada bulan September dan RM500 lagi pada bulan November 2021. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Malaysia berpotensi menjadi hub kepada pengeluaran vaksin dan juga peranti perubatan halal di rantau ini. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, sebagai sumber baharu pertumbuhan ekonomi negara, industri halal diyakini memberi dan juga memiliki peranan dalam menjayakan strategi keluar terhadap krisis kesihatan dan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Ujarnya, dalam konteks pandemik hari ini dan permintaan kepada penjagaan kesihatan yang berkualiti, negara memerlukan pelaburan langsung asing FDI bagi tujuan itu, khususnya memberi tumpuan dalam industri farmaceutical. Varian Delta merupakan mutasi virus SARS-CoV-2 paling cepat merebak dan boleh membawa lebih banyak kematian berbanding varian COVID-19 yang lain ketika ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah dalam catatan menerusi laman Facebooknya memaklumkan kadar kebolehjangkitan COVID-19 atau R0 bagi varian Delta adalah pada skala 5 hingga 8. Ini bermakna varian Delta boleh menjangkiti sebanyak 5 hingga 8 orang dari satu sumber dalam satu masa. Sebagai perbandingan, kadar kebolehjangkitan bagi virus asal COVID-19 yang dikatakan bermula di Wuhan adalah sekitar 2.4 hingga 2.6. Manakala R0 bagi varian Alpha B117 pula adalah antara 4 hingga 5. Di Labuan pula, seramai 416 individu diberikan suntikan vaksin secara berperingkat di PPV Terminal Feri Antarabangsa Labuan. Mereka terdiri daripada pelaut termasuk anak kapal yang berlabuh di sekitar perairan pulau berkenaan. Kalau ikutkan senarai nama yang kita terima dalam 416, cuma sebab kita pun buat war-warkan sebelum ni, kita dapat permintaan lagi ramai. Jadi kita akan buat perbincangan dengan KKM. Mungkin kalau ada vaksin, baki vaksin lebih, kita akan buat tambahan lah. Mudah-mudahan hasrat semua pelaut-pelaut di Labuan ni mencapai herd immunity di Labuan dan mengurangkan kes yang berlaku di Labuan. Peneroka Felda Jengka 7 menjadi kelompok pertama warga Felda mendapat suntikan vaksin melalui program outreach vaksinasi COVID-19 di daerah Maran. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib berkata, inisiatif itu bagi mengatasi kekangan terutama warga emas untuk pergi ke pusat pemberian vaksin PPV. Malah menurut beliau yang juga ahli Parlimen Maran, rata-rata peneroka menyambut baik program sedemikian yang membolehkan mereka mendapat vaksinasi dengan kadar segera. Tambahnya lagi, pemilihan Felda Jengka 7 sebagai lokasi pertama, ekoran Felda itu pernah 2 kali menjalani perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Melalui program yang kita lakukan di beberapa tempat, masuk di kawasan 2, kawasan asli, sebenarnya mereka bersedia untuk divaksin.
Cuma pada awal mereka ditakut-takutkan oleh sebahagian orang tertentu, dan hari ini macam di sini pun saya tanya tak ada seorang pun yang merasa ragu-ragu, dan mereka berharap supaya, bahkan jawab pada saya, pakcik sedia untuk vaksin? Saya sedia sebab saya datang kemari dia. Dalam pada itu, kerajaan sedang meneliti untuk memberi kelonggaran kepada negeri-negeri yang mencatatkan kes COVID-19 yang rendah. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN yang dipengerusikan Perdana Menteri baru-baru ini. Keputusan tersebut akan dibuat selepas segala perincian diambil kira. Ini termasuk nisbah jangkitan di sesebuah negeri dengan jumlah keseluruhan kes harian seluruh negara. Saya faham, dulu pernah kita lakukan, ya, dulu. Tapi ramai yang kata agak mengelirukan. Dulu kita pernah buat waktu dulu PKPB, PKPP, di dalam ada negeri yang PKPB, ada negeri yang PKPP. Malah dulu dalam satu negeri daerah pun ada. Daerah yang PKPB, PKPP. Tapi waktu tu orang komplain. Rakyat komplain, kata confused. Dalam satu negeri pun ada beberapa SOP yang berbeza. Jadi semalam kita bincang. Kita bincang juga dari segi threshold negeri ini. Jadi insya-Allah lah kita akan detailkan dulu, ya. Kita akan detailkan, kalau sampai masanya kita akan umumkan. Bank tidak akan mengenakan faedah terkompaun atau penalti lewat bayar kepada peminjam yang memohon moratorium automatik yang ditawarkan menerusi pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, perkara itu telah dipersetujui oleh bank dalam satu perbincangan baru-baru ini selepas kerajaan membangkitkan perkara tersebut. Fokus ialah moratorium ini untuk membantu aliran tunai bagi mereka yang terkesan, golongan B40, M40 dan T20. So inilah masa kita turun padang, inilah yang mereka mahukan. Mereka mahukan pertolongan. Kita pun bercakap dengan bank-bank, tolonglah yang mana kesan, yang tak terkesan pun kita kena tolong, make the process simple. Proses itu akan menjadi simple di mana mereka hanya perlu membuat application online, on the phone ataupun pergi ke cawangan, dan mereka akan mendapat kelulusan secara automatik. Tidak ada pertanyaan, tidak ada borang. Operasi Pematuhan Prosedur Operasi Standard SOP atau OP patuh secara besar-besaran di seluruh negara akan dilaksanakan bermula Khamis ini. Operasi berlangsung selama 4 hari, itu melibatkan 21 agensi dan jabatan yang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri KDN. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, kegagalan pematuhan SOP oleh orang ramai mahupun pengusaha premis perniagaan boleh menyebabkan mereka dikenakan kompaun dan denda maksima semaksima mungkin. Begitu juga dengan mereka yang bersendirian, yang keluar, sepatutnya duduk di rumah, tak patut keluar, mereka keluar. Ini juga adalah sesuatu yang akan kita pastikan supaya dalam nationwide crackdown yang akan kita lakukan ini, PBT akan kita arahkan dalam satu waktu untuk pergi buat snap check di kawasan-kawasan yang tertentu. Kemudian kalau di BKL kita akan arahkan beberapa kawasan. Kita akan lakukan mapping ini di seluruh negara. Baik, perjalanan kita untuk mencapai herd immunity ataupun imuniti kelompok masih lagi jauh. Apa yang perlu kita lakukan adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Untuk laporan khas minggu ini, rakan penyampai Aziz Zainal Alam akan membawa tajuk dan perincian berkenaan dengan vaksinasi harian, cabaran dan pencapaiannya. Sejak bermulanya pandemik COVID-19, negara memerangi pandemik itu dari dua arah yang berbeza, iaitu penyakit itu sendiri serta cabaran sampingan yang terpaksa dihadapi. Antaranya kewujudan varian baru yang semakin mengancam nyawa, penyebaran dakwah palsu yang masih lagi berterusan,
serta keyakinan orang ramai terhadap keberkesanan vaksin itu sendiri. Melalui laporan khas Pastikan Sahih hari ini, mari kita lihat apakah cabaran serta pencapaian yang dicapai sepanjang pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang dilancarkan sejak Februari lalu. Sehingga hari ini Malaysia terus mencatatkan kes baharu COVID-19 dengan jumlah yang tidak menentu pasang surutnya. Lebih membimbangkan, negara turut dikejutkan dengan kemunculan varian baru yang lebih mengancam nyawa serta menjadi antara halangan utama bagi mencapai sasaran imuniti kelompok. Selain dari kemunculan varian baru tersebut, apa yang menyukarkan lagi keadaan adalah walaupun sudah berkali-kali diberikan amaran agar berhenti menyebarkan fahaman atau dakwah yang tidak benar mengenai vaksin, masih terdapat segelintir pihak yang dikenali sebagai golongan anti-vaksin yang meneruskan serangan mereka melalui media sosial dan juga mulut ke mulut kepada orang ramai tentang keburukan vaksin. Dan pada pihak anti-vaksin ni, mereka ni cuba menggagal. Kerana kita anti-vaksin, kita menyebabkan negara kita ni tak dapat mengatasi masalah COVID dan kita lihat kesannya ekonomi. Kesannya pada rakyat yang susah. Kesannya mereka yang nak cari makan ni. Jadi kita kena lihat, jangan kita buat tindakan anti-vaksin tanpa sebab dan kita menyusahkan negara dan menyusahkan rakyat. Selain terpalit dengan cabaran yang membabitkan isu tempatan, negara juga terpaksa berdepan dengan situasi yang melibatkan golongan imigran yang bersembunyi atau bertindak melarikan diri. Walaupun kerajaan sebelum ini sudah memaklumkan bagi bukan warga negara, termasuk pekerja tanpa izin serta pelarian, layak untuk mendapat vaksin secara percuma. Tidak cukup dengan itu, cabaran lain yang juga merupakan antara cabaran utama yang dihadapi adalah kesukaran mendapatkan vaksin bagi sesetengah golongan terutamanya warga emas, orang kurang upaya OKU serta masyarakat orang asli. Namun mereka yang terkesan kini sudah boleh menarik nafas lega dengan berbagai kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Antaranya, baru-baru ini sebanyak 17 buah bas Maralina diumumkan akan dijadikan pusat pemberian vaksin PPV yang bergerak khusus buat masyarakat orang asli di seluruh semenanjung Malaysia. Di samping itu, kerajaan turut dijangka mencapai vaksinasi 60% daripada populasi penduduk Malaysia menjelang akhir September 2021. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK Khairi Jamaluddin berkata, jangkaan dibuat Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF adalah lebih awal berbanding sasaran yang ditetapkan, iaitu menjelang November atau Disember seperti dinyatakan dalam Pelan Pemulihan Negara. Furthermore, the government is rapidly increasing the number of vaccination centres to speed up the rollout of the immunisation program. We have set up a number of mega PPVs or vaccination centres to ramp up the vaccination rate. We target an additional 1,000 general practitioners from the private sector to start administering vaccines by the end of this month. Data terkini menunjukkan peningkatan dari segi kadar vaksinasi dan telah mencecah sehingga 200,000 dos suntikan sehari. Jika dilihat, walaupun terdapat berbagai kekangan di awal permulaannya dahulu, Malaysia kini berada di landasan yang betul dalam usaha untuk mencapai imuniti kelompok yang amat bergantung kepada peratusan populasi yang telah divaksinasi. Bagi meringankan beban kewangan ahli KWSP yang terjejas akibat PKP,
KWSP akan memperkenalkan kemudahan pengeluaran baru iaitu iCitra. Menerusi iCitra, seramai 12.6 juta ahli KWSP boleh membuat pengeluaran sehingga RM5,000 dengan kadar bayaran tetap RM1,000 sebulan untuk tempoh 5 bulan tertakluklah kepada jumlah simpanan KWSP ahli. Pelaksanaan iCitra ini dijangka dapat menyalurkan RM30 bilion kepada rakyat untuk menampung keperluan harian. Ahli boleh mula memohon kemudahan pengeluaran KWSP di portal dalam talian iCitra di icitra.kwsp.gov.my mulai 15 Julai 2021 dengan pembayaran pertama dijangka akan dikreditkan dalam akaun ahli pada bulan Ogos 2021. Baik, bertemu kembali. Pelan pemulihan negara perkeso memulih dengan melindungi. Malam ini akan membincangkan perkara berkenaan bersempena dengan inisiatif yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Ini merupakan pelan pemulihan ekonomi yang ke-8 diperkenalkan. Pada malam ini menyentuh berkenaan dengan perkeso memulih dengan melindungi bersama dengan Datuk Seri Dr. Muhammad Azman, Datuk Aziz Muhammad, Ketua Eksekutif Perkeso bermula jam 9 malam. Dan seterusnya, panduan permohonan vaksinasi awal melalui MySejahtera untuk pelajar yang akan ke luar negara. Ini penting kerana mungkin ada antara mereka dan juga anda di luar sana sudah mula dipanggil untuk pulang ke negara di mana tempat anda ingin melanjutkan pelajaran. Apa yang anda perlu lakukan adalah mengikut tata cara dan juga tips yang dikongsikan oleh MySejahtera. Baik, seterusnya kendali penipuan panggilan. Ada 8 cara dan juga tips yang dikongsikan oleh MCMC bagi mengelakkan anda tertipu dengan mereka yang melakukan perkara yang tidak bermanfaat ini. Ini adalah penting untuk anda kendalikan penipuan panggilan khususnya berkaitan dengan skema yang berlaku ketika ini. Baik, seterusnya untuk sebarang pertanyaan berkenaan dengan penyakit COVID-19 ataupun coronavirus 2019, anda boleh hubungi nombor hotline yang tertera dan juga nombor WhatsApp serta email kepada cprc@moh.gov.my bermula jam 8 pagi sehingga 12:30 malam. Baik, seterusnya International Asteroid Day 2001 pada 30 Jun hari ini anda boleh imbas QR code untuk sertainya secara maya. Baik, Hebahan tadi mengakhiri Pastikan Sahih hari ini. Teruskan bersama dengan saluran berita RTM untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan sahih. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan jaga diri.